Saya sharekan meeting. Saya sharekan konten saya kejap ya. Okay. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera kepada tuan, puan, saudara-saudari yang hadir ke petang ini untuk mendengarkan ceramah saya bertajuk Pengurusan Perkhidmatan Klinikal Jabatan Makmal Diagnostik Klinikal atau dengan nama singkatannya CDL. Semua boleh nampak kan slide yang saya present ni? Puan Ana ada nampak ke? Boleh Dr. Okay, alright, saya go on. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan Hospital UiTM kerana memberi peluang kepada CDL untuk menerangkan kepada saya, untuk menerangkan tentang perkhidmatan yang diberikan oleh CDL untuk Jabatan Makmal Diagnostik Klinikal dan maklumat yang berkaitan dengan jabatan ini. Okay. Dan juga saya berterima kasih kepada saudari-saudari semua kerana sanggup meluangkan masa untuk menghadir di ceramah ini. Okay. Ini adalah kandungan ceramah saya untuk petang ini. Saya akan mulakan dengan pengenalan dan latar belakang jabatan ini, diikuti dengan polisi operasi CDL, okay, the vision, mission, quality objectives, carta organisasi, lokasi dan waktu operasi makmal, unit-unit yang berada di CDL dan juga buku panduan kami serta aktiviti lain CDL. Sebelum saya meneruskan lagi ceramah saya ini, saya ingin memohon keizinan untuk menggunakan dui bahasa dalam ceramah saya ini kerana ada beberapa slide yang saya ambil dari dokumen jabatan kami. Saya khawatir kalau saya terjemah ke dalam bahasa Melayu, dikhawatir dia punya maksud tu akan hilang. Okey? Jadi saya kekalkan mereka seadanya. Okey, tanpa meluangkan masa, kita mulai dengan pengenalan kepada jabatan CDL ini. Nama Jabatan Makmal Diagnostik Klinikal dalam bahasa Inggerisnya ialah Department of Clinical Diagnostic Laboratories atau singkatannya CDL. Oleh kerana kami merasakan CDL ini senang lagi untuk diingati daripada singkatan JMDK. Jadi kami akan mengenalkan diri kami dengan nama pendek iaitu CDL. CDL terdiri daripada pelbagai disiplin patologi yang menyediakan perkhidmatan diagnostik dan penyelidikan bukan kesetakat pelanggan kami di PPUiTM Sungai Buloh ataupun Selayang, malahan ke organisasi luar. Buat masa sekarang, organisasi luar yang menghantar atau membuat permintaan ujian di makmal kami ialah Hospital Sungai Buloh. Kebanyakannya terdiri daripada ujian patologi anatomi dan juga Hospital Selayang, dan baru-baru ini kami juga membuat permintaan ujian daripada Institut Jantung Negara. Okey. Jabatan kami ini alhamdulillah telah mendapat pengiktirafan akreditasi MS-ISO 15189 oleh Jabatan Standard Malaysia sejak tahun 2014. Okey. Kalau pada siapa yang tidak tahu, akreditasi ISO 15189 ini adalah berbeza dengan ISO 9001. Okay, ini adalah akreditasi yang diberikan kepada makmal perubatan, okay, yang telah berjaya menunjukkan bukti bahawa proses dan prosedur kerja makmal kami adalah mengikut piawaian standard yang ditetapkan oleh Badan Antarabangsa iaitu ISO 15189. Skim akreditasi ini juga menjadi kebanggaan kepada semua kaki tangan jabatan kami kerana ianya bukan satu benda yang mudah untuk kami capai. Okay. Kami mulakan daripada
kami mula membuat kerja untuk usaha kami untuk mendapatkan ini daripada 2013 ataupun 2012. Memakan masa yang lama prosesnya sebab mewujudkan benda daripada yang tiada, iaitu proses kerja daripada tiada kepada ada, itulah bukan satu yang senang, amat mencabar. Okey, semua orang terlibat daripada attendant kesihatan kepada pembantu makmal, JTMP atau LT, pegawai sains, pakar-pakar dan ketua unit dan of course terutama sekali dan juga ketua jabatan memainkan peranan masing-masing untuk menjayakan dapat pengiktirafan ini. Saya amat berbangga dengan apa yang satu department sudah dapat. Okey. So sedikit So di sini seperti yang saya kata tadi, perkhidmatan yang kami sediakan dari segi diagnostik dan pendidikan dan perlindungan adalah dalam disiplin berikut ataupun unit-unit yang ada, iaitu unit patologi anatomi, unit patologi kimia, unit hematologi dan perubatan transfusi, juga unit mikrobiologi, perubatan dan parasitologi. Okey. Sedikit latar belakang tentang penubuhan makmal kami ini. Okay. Pada tahun 2010, di mana premis yang berada sekarang yang dikenali sebagai PPUITM Sungai Buloh ini ditubuhkan dan beroperasi. Di waktu itu namanya bukan PPUITM Sungai Buloh, ia adalah lebih dikenali sebagai CTC, Clinical Training Center, iaitu satu cabang daripada Fakulti Perubatan yang menyediakan perkhidmatan klinikal kepada pesakit. Ia ditubuhkan dan beroperasi selepas tidak lama daripada kampus Sungai Selayang diwujudkan. Okey. Dan nama awal makmal ketika itu adalah Pusat Makmal Patologi, Diagnostik dan Penyelidikan, atau lebih dikenali sebagai Center for Pathology, Diagnostics and Research Laboratories dalam bahasa Inggerisnya, dengan singkatan CPDRL. Sesiapa yang pernah melewati arah 1 di bahagian sini mungkin mungkin pernah ternampak lambang tanda signage ni, CPDRL masih lagi terletak pada dinding makmal kami ini. Okey, itulah nama asalnya dulu. Kemudian pada tahun 2019, pengurusan CPDRL melalui pengstrukturan di mana ianya terbahagi kepada 2 jabatan. Okey, Jabatan Patologi dan Jabatan Mikrobiologi, Perubatan dan Parasitologi. Kedua jabatan ini menguruskan perkhidmatan diagnostik dan pendidikan masing-masing. Namun tidak lama lepas itu, lewat tahun 2020, tidak lama baru ni, sebulan yang sudah, akhirnya kata putus dicapai oleh pihak pentadbiran hospital dengan fakulti, di mana adalah lebih baik untuk bergabung dan perkhidmatan diagnostik dan juga pendidikan digabungkan semula. Dan nama yang digunakan untuk selepas gabungan itu ialah Jabatan Makmal Diagnostik Klinikal sehingga ke hari ini. Dan harap-harapnya untuk jangka masa yang lama lagi. Okey. Vision mission kami adalah selari dengan vision mission Hospital UITM. Okey, iaitu the vision is to be a globally renowned academic healthcare center. Itu adalah kami wawasan untuk menjadi satu pusat kesihatan akademik yang terkenal di mata dunia. Mission kami ialah we are committed to enhance humanities through professional development, impactful research dan juga untuk deliver state of the art healthcare. Ini adalah objektif kualiti Jabatan CDL. Okay. Pertama sekali, objektif kami diwujudkan ialah untuk memberi perkhidmatan diagnostik dan juga penyelidikan dalam disiplin-disiplin yang telah saya sebutkan tadi. Okey. Kepada siapa? Kepada semua pelanggan di HUITM. Ini melibatkan PPUITM Sungai Buloh dan PPUITM Selayang dan juga organisasi luar. Okey. Kami juga bermatlamat untuk memastikan bahawa segala proses dan prosedur kerja kami di makmal adalah mematuhi piawaian atau regulatory requirements yang melibatkan ISO 15189 dan juga MSQH.
Kami juga bermatlamat untuk menyediakan latihan dalam bidang klinikal dan juga kemahiran analisa untuk staf-staf laboratory, staf-staf makmal atau juga staf-staf hospital UiTM, juga pelatih ataupun staf dari luar sama ada dari pihak kerajaan, hospital kerajaan ataupun hospital atau laboratory swasta dan juga universiti-universiti atau institut pengajian tinggi yang lain. Okay. Objektif yang seterusnya ialah untuk melaksanakan dan juga membantu penyelidikan dan juga pembangunan dalam bidang patologi dan juga bidang-bidang lain yang berkaitan. Okay. Saya tak pasti kalau anda semua boleh nampak apa saya punya slide ni. Ini adalah carta organisasi Jabatan Makmal Diagnostik Klinikal. Okay. Nama saya terletak kat sini. Okay, saya diberi kepercayaan untuk memimpin jabatan ini, tetapi kalau saya sendiri tidak boleh melakukan yang terbaik untuk jabatan. Oleh itu di bawah saya ialah semua orang-orang kuat saya ini. Okay. Ini ada 4 unit di sini dan setiap satu unit saya dipimpin oleh pakar-pakarnya tersendiri. Kami ada unit patologi kimia. Okay. Head of unit dia ialah Dr. Nazimah Muhammad Nasir. Kita juga ada ketua unit hematologi dan transfusion medicine iaitu Dr. Fatmawati Kamal. Ketua unit patologi anatomi ialah Dr. Mardiana dan juga ketua unit medical microbiology dan parasitology ialah Dr. Farah Rosida. Di bawah mereka adalah semua ni pakar-pakar patologi dan juga antaranya adalah pakar perunding patologi, mana lagi senior. Okay. Dan di bawah ini juga adalah terdapat ramai pegawai sains dari setiap unit yang bertungkus-lumus cuba memberikan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kami. Dan tidak ketinggalan juga MLT di dalam setiap unit dan laboratory assistant atau pembantu makmal serta attendant kesihatan dan tidak ketinggalan juga kerani makmal juga kerani pentadbiran. Semuanya memainkan peranan untuk memberi kerjasama yang terbaik, memberi prestasi mutu yang baik kerjaan kami. Okey, ini adalah data bilangan kaki tangan di Jabatan Makmal Diagnostik Klinikal. Dalam unit mikrobiologi perubatan dan parasitologi, terdapat 9 orang pakar patologi. Mereka selalunya dikenali sebagai pakar mikrobiologi klinikal. Okay. Ada 2 orang pegawai sains di unit ini dan terdapat seramai 5 orang JTMP atau MLT. Dalam unit patologi anatomi, terdapat 6 orang pakar, seorang pegawai sains dan 9 orang JTMP. Salah seorangnya pergi tengah cuti belajar. Dalam unit hematologi dan perubatan transfusi, terdapat 6 orang pakar patologi, seorang pegawai sains dan juga nanti saya akan cakapkan pasal JTMP ni. Dan di dalam unit patologi kimia, terdapat 6 orang pakar patologi dan 3 orang pegawai sains. Okay. Kedua-dua unit ini, unit hematologi dan perubatan transfusi juga unit patologi kimia, mereka berkongsi manpower iaitu MLT, juga berkongsi tempat, nanti saya akan tunjukkan dalam slide yang akan datang, dan terdapat 25 orang JTMP yang mempunyai role, job scope dia adalah untuk bekerja dalam unit hematologi dan perubatan transfusi dan juga patologi kimia. Okay. Seterusnya, CDL berada di kesemua fasiliti clinical hospital UiTM. Okay? Dia terdapat di PUPI UiTM Sungai Buloh seperti ramai yang telah tahu. Okay? Di mana di sini terdapat semua unit jabatan yang beroperasi, unit hematologi dan transfusion medicine serta chemical pathology beroperasi 24 jam. Unit patologi anatomi beroperasi dari jam 8 hingga 5 petang hari Isnin hingga Jumaat, tetapi tidak tidak beroperasi pada cuti am. Unit medical microbiology dan parasitology, okey, waktu perkhidmatannya ialah dari
Sorry ya, ada dapat message ni. Perlu saya buat apa-apa ke buat pengurusi? Mesej apa doktor? Annotation request. Satu orang nak annotate shared content. Saya decline boleh ke? Boleh. Okay, thank you. Mana saya tadi? Okay. Unit Medical Microbiology dan Parasitology beroperasi dari jam 8 pagi hingga ke 5 petang. Okay. Dari Isnin hingga ke Ahad, termasuk juga cuti am. Walaupun unit-unit yang bekerja 24 jam dan bekerja pada hari Sabtu dan Ahad ni juga cuti am beroperasi, tetapi staf yang bekerja pada hari-hari tersebut atau waktu-waktu tersebut ada terhad. Mereka ada menjalankan kerja on call. Okay. Di PPUITM Selayang yang menempatkan dua unit iaitu unit hematologi dan juga unit patologi kimia, ianya beroperasi dari jam 8 pagi hingga ke 5 petang, Isnin hingga Jumaat. Dan makmal ini tidak dibuka atau tidak beroperasi pada hari Sabtu dan Ahad dan juga hari Sabtu Ahad juga cuti am. Akan datang kami akan mempunyai satu makmal yang besar lagi iaitu di HUITM Puncak Alam. Okey, waktu operasinya akan dimaklumkan kelak apabila waktu telah tiba. Okey. Selain daripada itu, apa lagi maklumat yang perlu saya wabarkan ialah terdapat pakar patologi bertugas atau on call untuk setiap unit pada setiap masa. Jadi kadang-kadang ada isu yang mana diperlukan konsultasi dengan pakar, akan ada satu pakar yang bertugas. Mana-mana unit pun akan ada satu pakar. Okey. Data daripada slide ini menunjukkan beban kerja Jabatan CDL dari tahun 2016 ke 2019. Saya mohon maaf kerana data untuk tahun 2020 masih lagi dalam proses pengumpulan. Okey, belum siap lagi. Jadi antara yang saya nak highlight ke sini, kalau anda tengok daripada tahun 2016 ke 2019, terdapat dua unit yang menunjukkan penambahan beban kerja yang ketara. Okay. Kalau di sini MMP, Mikrobiologi Perubatan dan Parasitologi, dari tahun 2016 ke 2019, terdapat penambahan sebanyak lebih 5 kali ganda di 2019 berbandingkan 2016. Okey. Ini juga nampak pada data unit patologi anatomi. Okey. Di 2019 terdapat penambahan lebih daripada 3 kali ganda berbandingkan 2016. Ini kerana kami menerima ujian yang banyak daripada Hospital Sungai Buloh Anatomi. Okay. Selain daripada itu, patologi kimia, unit ini memang selalu mendapat beban kerja yang paling banyak. Okay. Walaupun tidak menunjukkan berkali-kali ganda penambahan berbanding dengan dua unit yang lain, tapi masih ada trend penambahan di situ. Okay. Hematologi agak statik di sini. Okay, walaupun nampak penurunan di sini, tapi mereka masih sibuk di Sungai Buloh dan Selayang dengan tempat yang kecil. Okey. Mari saya bawa saudara dan saudari sekalian lihat di makmal kami di PPUITM Sungai Buloh dan seterusnya Selayang. Di PPUITM Sungai Buloh, kami dapat dijumpai di aras 1 PPUITM Sungai Buloh. Seperti saya cakap tadi, semua unit CDL beroperasi di sini memberikan perkhidmatan diagnostik dan juga penyelidikan. Oleh itu kami juga ada ruang untuk aktiviti penyelidikan dijalankan di sini. Okay. Ini adalah pintu depan untuk unit patologi kimia dan unit hematologi dan perubatan transfusi di Sungai Buloh. Okay. Bukan setakat berkongsi MLT, manpower, kedua-dua unit ini juga berkongsi tempat yang sama. Okay. Dan ini rupanya di dalam. Okay. Ini adalah kaunter penerimaan spesimen. Okay. Ini ialah ruangan di mana ujian-ujian patologi kimia dijalankan. Tempat penyimpanan sampel. Okay. Ini adalah mesin analyzer kami.
ini pun sama. Kalau ada yang setengah baru mungkin ada dengar baru ini terdapat last weekend terdapat banjir di dalam makmal ini di sini disebabkan satu RO water untuk satu mesin ini tidak berfungsi. Okey. So ini rupa je juga satu lagi kawasan ruang ujian makmal untuk patologi kimia arterial blood gas. Okay. Ini adalah ruang kawasan di mana analisa hematologi dan perubatan transfusi dijalankan. Okay. Kalau nampak pointer saya yang merah ni, belakang ni ada orang, ada C kat sini, ada fume hood sini. Di sini ialah ujian air kencing atau analisa untuk patologi kimia dijalankan. So, konsep unit patologi kimia dan unit hematologi dan perubatan transfusi di Sungai Buloh dan juga di Selayang nanti kamu akan nampak adalah konsep integrasi. Okay. So di ruang yang lain jauh dah sikit daripada unit tadi ialah unit mikrobiologi perubatan dan parasitologi. Okay. Right. Belakang daripada unit tersebut ialah dia berjiran dengan unit patologi anatomi. Okey, menempatkan ada ruang-ruang sini akan terdapat dalam unit patologi anatomi. Menyimpan spesimen, sampel-sampel tisu pesakit sini. Ini proses untuk daripada tisu untuk menjadikan ke dalam slide dan ini bilik penyimpanan slide-slide pesakit yang telah dapat diagnosisnya. Disimpan kat sini. Kemungkinan lebih daripada beratus saya rasa mungkin beribu. Semuanya disimpan pada jangka masa yang lama. Okey, seperti yang saya cakapkan di awal tadi, ada juga disediakan ruang penyelidikan di CDL di PPU ITM Sungai Buloh. Namun begitu buat masa kini, tempat ini telah bertukar wajah sementara. Ia digunakan untuk membuat ujian saringan RTK, itu ujian saringan COVID-19. Okey. Okey. Seterusnya, Jabatan Makmal Diagnostik Klinikal di PPU ITM Selayang berada di aras 5 bangunan klinikal PPU ITM Selayang yang berwarna kuning ni sebelah dengan akademik. Okay. Dan kami kena naik ke tingkat 5. Ini entrance-nya, okay, menempatkan unit patologi kimia dan unit hematologi serta perubatan transfusi. Walaupun dua unit ni berada di sini, tetapi hanya ujian tertentu saja yang dianalisa di Selayang. Yang selebihnya dibuat di PPU ITM Sungai Buloh. Di makmal di sini di Selayang juga disiapkan ruang untuk aktiviti penyelidikan dijalankan. So lepas dah masuk pintu tadi, inilah rupanya sebelum pergi ke kaunter sana. Nama yang ada pada papan tanda kalau nanti siapa ada masa ke lapangan untuk pergi, nama yang lama dulu masih berada di sini. Bukan kami tak nak tukar, tapi atas sebab-sebab kewangan dan kepentingan buat masa ini, dibiarkan dulu asalkan kami ada identiti makmal. Okay? Dan ini rupa kaunter spesimen di Selayang. Okay, agak sunyi sikit di sini. Ini adalah ruang di mana ditempatkan mesin-mesin yang menjalankan ujian-ujian patologi kimia dan hematologi. Ini adalah bilik untuk ujian analisa air kencing dan juga ujian-ujian lain hematologi. Okey. Ini tiga gambar ini adalah terletak di dalam tempat Selayang yang mana boleh digunakan pakai untuk aktiviti penyelidikan besar, amat besar. Amat besar dan tapi tidak ada orang guna. Jadi agak gelap, kita tutup lampu. Okey, jimat sikit elektrik. Okey. Kat situ di hujung sini terdapat bilik-bilik sejuk cold room ataupun freezer-freezer. Okey. Peti sejuk beku yang mana boleh menempatkan sampel-sampel pesakit research selalunya. Okey. Alright. Kita dah habis dengan a bit of the tour ke makmal-makmal di Selayang dan Sungai Buloh.
Sekarang ini saya nak beritahu perkhidmatan yang dijalankan di setiap unit yang berada di CDL. Kita mulakan dengan unit patologi kimia. Okay. Perkhidmatan yang disediakan di sini seperti ramai yang mungkin tahu bila buat medical check up ialah ujian-ujian seperti rutin biokimia untuk contohnya pengukuran elektrolit badan, ujian fungsi hati, fungsi ginjal, lipid dan juga glukos atau ujian aras gula dalam darah. Ia boleh menggunakan sampel darah yang kita nampak kat sini, sampel air kencing. Juga kadang-kadang kami juga terima sampel lain daripada itu, sama ada sampel daripada cecair cerebrospinal, okay, daripada otak tu ke belakang tulang belakang, ataupun air yang berkumpul di dalam perut ataupun paru-paru. Okey, kami juga menerima itu. Juga terbaru kami juga menerima kadang-kadang ujian berdalih dari peritoneal yang membuat dialisis. Okey. Ujian endokrin juga dijalankan di Sungai Buloh. Okey, yang merangkumi ujian-ujian berkaitan hormon. Contohnya HbA1c, fungsi tiroid, prolaktin, hormon. Semua ujian ini kecuali HbA1c hanya dijalankan di PPUiTM Sungai Buloh. HbA1c adalah ujian yang mana doktor akan gunakan untuk memantau kadar aras gula dalam darah. Okey. Unit patologi kimia juga menyediakan khidmat konsultasi bagi tujuan diagnostik dan penyelidikan. Ini makna pakar-pakar patologi bertugas untuk memberi nasihat atau tentang ujian terbaik atau apa cara yang terbaik untuk memberi sampel dan pada waktu bila, macam mana nak hantar sampel itu. Okey. Okey. Seterusnya, unit hematologi perubatan dan transfusi. Di sini ujian-ujian hematologi rutin seperti complete blood count, erythrocyte sedimentation rate ataupun profil koagulasi darah dan seterusnya disediakan. Unit ini juga menyediakan perkhidmatan transfusi darah seperti penentuan jenis darah pesakit dan juga saringan antibody ataupun saringan silang darah dan pembekalan komponen darah kepada pesakit. Okey. Untuk perkhidmatan transfusi darah, ianya hanya dijalankan di CDL, di PPUiTM Sungai Buloh. Tidak terdapat di Selayang. Request boleh diminta. Permintaan untuk ujian itu boleh dibuat di klinik-klinik di Selayang. Tetapi ujian itu analisa untuk ujian itu dijalankan di Makmal di Sungai Buloh saja. Okay. Dan perkhidmatan transfusi darah ini adalah merupakan kolaborasi antara PPUiTM dan Pusat Darah Negara sebab kami tidak mempunyai enough manpower untuk menyediakan bekalan komponen darah yang mencukupi untuk permintaan pelanggan. Unit patologi anatomi menyediakan dua perkhidmatan iaitu histopatologi dan juga cytologi. Histopatologi ini ialah pemeriksaan spesimen, pembedahan atau biopsi yang mana nampak pada gambar kanan ni kan yang di atas, okey. Yang tadi tisu tadi diproses dan kemudian akhirnya bahagian tisu tu melalui banyak-banyak step proses itu dan akan diletakkan transfer kepada slide dan pakar akan melihat di bawah mikroskop. Selain itu, tisu yang diberi juga akan dianalisa dengan mata kasar. So, kedua-dua ini, pemeriksaan ini akan diberikan interpretasi oleh pakar patologi yang bertugas dan diagnosis diberikan untuk tujuan menjaga pesakit dan memberi pemantauan penyakit yang dihadapi penyakit pesakit. Cytologi pula adalah perkhidmatan perkhidmatan saringan dan diagnostik ke atas sampel pesakit berdasarkan rupa bentuk sel. Di bawah, gambar rajah di bawah ini adalah contoh cytologi. Berbeza sikit dengan histopatologi sebab cytologi tidak ada tisu pada sel tu, hanya sel sahaja. Okey. Kedua-duanya memainkan peranan membantu doktor-doktor di ward dan di klinik, untuk menentukan
management yang seterusnya untuk pesakit-pesakit mereka. Okay. Akhir sekali, ini unit mikrobiologi, perubatan dan parasitologi. Perkhidmatan yang disediakan oleh unit ini adalah ujian-ujian untuk diagnostik dan penindakan yang merupakan yang merangkumi bakteriologi ataupun virus, virologi, mikologi itu kulat, imunologi, molekular dan parasitologi. Okay. Unit ini juga menolong dari segi hospital acquired infection dengan menjalankan kawalan jangkitan hospital, termasuklah pengawasan dan pemantauan serta pemantauan penggunaan antibiotik serta pencegahan hospital acquired infection. Okey. Ini adalah gambar rupa bentuk buku panduan perkhidmatan dan amalan makmal jabatan kami. Dia walaupun nampak first edition, sebenarnya first edition ni adalah kerana kami dipecahkan menjadi Department of Pathology dan Department of Medical Microbiology dan Parasitology. Buku ini telah wujud dari tahun 2014 lagi. Masa itu buku ini adalah hard copy. Okey, nama dia masih sama. Tapi laboratory handbook berbeza sikit saja. Tapi disebabkan oleh di pengstrukturan makmal diwujudkan yang lain, jadilah dia first edition. Okey. Buat masa ni buku ni masih lagi valid, tetapi akan datang disebabkan kami kena seiring dengan nama jabatan yang baru dan pengurusan yang baru, kandungan buku mungkin akan lebih kurang sama, tetapi ada sedikit yang perlu dikemaskinikan. Okay. Buku ini penting kepada pelanggan kami, okay, terutama sekali pelanggan Hospital UiTM, kerana tidak semua permintaan ujian, okay, tidak semua ujian yang diminta oleh doktor-doktor, okay, pakar. Sorry, saya boleh dengar suara orang lain. Boleh mute ke? Thank you. Okay. Oh, thank you. Okay, what was I saying? Okay. Yes, I was saying just now. Okay, bukan semua ujian-ujian yang diminta oleh doktor-doktor di HUiTM ini dijalankan, dapat disediakan oleh jabatan kami. Okay. Jadi ada ujian yang kami outsource, hantar keluar, dan hantar apa ujian tersebut dan ke mana kami hantar, makmal mana yang kami hantar, semuanya terdapat dalam buku Clinical Laboratory Handbook ini, buku panduan ini. Selain daripada itu, buku panduan ini juga menerangkan, okay, arahan untuk permintaan ujian-ujian, macam mana nak order, melalui apa form nak guna kalau pergi ke hantar ke, kalau ujian itu tidak dibuat di CDL, dihantar ke KKM, kena isi borang perpet, semua tu ada dia punya prosedur dirungkaikan di dalam buku panduan ini. Dan cara untuk pengambilan sampel, ada setengah-setengah ujian endokrin yang memerlukan pengambilan sampel dan dibawa ke dalam ais dan semua itu, dan tidak boleh disimpan lama, terus kena buat appointment. Semua itu maklumat ada terdapat dalam buku Clinical Laboratory Handbook. Okay. Selain itu juga Directory telefon kaki dan CDL yang terlibat pakar dan juga pegawai sains. Okay. Boleh juga dapat di sini, walaupun anda boleh je menelefon operator dan meminta sambungan atau nombor telefon handphone kami. Jadi buku ini tidak lagi ada dalam bentuk hard copy. Ya, ianya boleh didapati di laman web UiTM seperti yang tertera di slide ini. Okey. Buat masa ini, sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada semua pelanggan bila waktunya tiba. Okey. Selain daripada itu, selain daripada perkhidmatan diagnostik dan juga perkhidmatan klinikal dan research yang kami sediakan, kami juga mempunyai aktiviti-aktiviti lain di jabatan kami. Okay. Antaranya yang ingin saya utarakan di sini ialah aktiviti yang berkaitan dengan jaminan kualiti ataupun quality assurance.
kami ada punya banyak aktiviti berkaitan jaminan kualiti. Salah satu antara dua ni yang ingin saya sebut di sini ialah satu KPI, monitoring petunjuk, pemantauan petunjuk prestasi utama. Salah satunya ialah kadar penolakan specimen rejection rate. Kenapa ini penting? Sebab satu, kenapa benda ini berlaku specimen rejection? Kerana ciri-ciri ujian ataupun permintaan ujian ataupun sampel yang tidak dihantar tidak menepati ciri-ciri yang telah tertulis, kriteria yang patut ada. Mana nak cari kriteria tu? Dalam buku panduan kami. Okey? Itu satu. Dan kami dan rate ini adalah penting. Kadar penolakan spesimen adalah penting untuk dipantau supaya kami faham bahawa kami tahu betapa fahamnya pelanggan kami akan pentingnya dan apa cirinya untuk ditepati. Okey. Selain daripada itu, kami juga memantau laboratory turnaround time. Okey. Untuk siapa yang tidak faham apa itu laboratory turnaround time, ini adalah masa yang diambil untuk satu ujian daripada sampel tu diterima, sampel yang berkaitan dengan ujian tu diterima di makmal kami, di kaunter spesimen, sehinggalah keputusan ujian tu dikeluar. Itu maksudnya laboratory turnaround time. Bagi semua ujian yang terdapat di makmal kami, yang dijalankan di makmal kami, ianya masing-masing ada laboratory turnaround time. Masa yang dijanjikan oleh pihak Jabatan CDL kepada pelanggan. Okay. So, ia adalah penting untuk kami memberikan apa yang kami janjikan, kerana untuk memastikan pesakit dirawat dengan kadar yang sepatutnya. Okay. Selain daripada itu, program kawalan kualiti oleh setiap unit juga dijalankan. Okay. Di masing-masing unit mempunyai pelangganan kepada program yang tersendiri. Contohnya hematologi, unit bahagian hematologi berlanggan kepada program The Royal College of Pathologists Australasia Quality Assurance Programs. Ini semua adalah, hampir semua kalau bukan semua, adalah program-program yang dikelolakan oleh badan-badan luar, overseas. Okay? Ini adalah penting, ini menunjukkan komitmen kami untuk memastikan kualiti result kami keluarkan kepada pelanggan adalah sejitu dan setepat yang mungkin. Okay. Selain daripada itu, pihak CDL juga menjalankan program Customer Education Series pada setiap tahun. 2 kali setiap tahun. Objektif utama program ini dijalankan adalah untuk berkongsi ilmu dengan pelanggan kami. Berkaitan cara penelitian ujian, cara pengambilan, pengandalian termasuk cara untuk transport sampel ke makmal. Sebab bahagian ini adalah adalah bahagian yang mana pelanggan kami perlu memainkan peranan sebaik yang mungkin. Bukan untuk kami dapat analisa benda yang berkualiti. Selalunya pelanggan akan fikir kalau apa ada isu selalu. Bukan semua. Makmal, something is wrong with the makmal. Padahal yang awal itu adalah kami amat memerlukan kerjasama dari pihak pelanggan. So ini kami lakukan atas dasar itu. Okay. Kumpulan sasaran kami obviously adalah semua pelanggan CDL. Alright. Selain daripada itu, makmal CDL juga menerima pelajar-pelajar khusus diploma dan ijazah sarjana muda teknologi perubatan, juga pelajar-pelajar ijazah sarjana muda bioperubatan dari pelbagai universiti untuk menjalankan latihan industri di makmal-makmal kami ini. Okay. Saya rasa slide saya tidak perlu berlebih pada 1 jam. Dan di sini, ini mungkin last slide saya. Okay. Okay.
So, Puan Pengerusi, saya sudah habis dengan saya punya ceramah. Apa Okey, Doktor. Okey, saya? baiklah. Okey, terima kasih banyak Doktor di atas perkongsian ilmu. Tapi tak apa, kita boleh buka untuk Q&A. Ya, Jika ada peserta yang ingin bertanya soalan ataupun ada beranda yang mereka tanya-tanya, nak tahu, kita boleh buka sekarang untuk sesi soal jawab. ya, boleh. Silakan. Okey, sementara kita menunggu soalan-soalan daripada peserta, ingin saya maklumkan yang program latihan staf baru ini adalah program secara program bersiri yang dianjurkan oleh Unit Kemajuan Kerjaya. Dan ini adalah siri pertama untuk tahun 2021 dan insya-Allah kita akan ada siri kedua pula pada 29 Januari. Dan di pihak Unit Kemajuan Kerjaya kita akan berusaha untuk menjalankan program ini sehingga akhir tahun 2021 ini. Ini pun salah satu langkah untuk kita memudahkan staf untuk mencukupi 42 jam latihan mereka. Puan Pengerusi, saya nak tanya boleh? Boleh. Betul. Berapakah Puan kata uh, propose schedule untuk program ini ya? Adakah disasarkan di kekerapan? Adakah setahun sekali atau lebih pada itu? Kita akan buat bersiri iaitu dalam sebulan kita akan ada dalam 1 atau 2 kali program ini. So macam Program satu kita ada 2, program yang pertama dan 29 hari bulan nanti program yang kedua. Dengan tajuk yang berbeza maksudnya lah. Tajuk berbeza. Faham. Ni tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita boleh tamatkan awal. Ingin juga saya maklumkan untuk semua program latihan baharu ini memang kita akan ada kuis berserta dengan borang kehadiran. Itu adalah tujuan kita bukan kita nak buat macam exam ke apa. Itulah tujuan untuk kita tengok keberkesanan program ini dan kita nak tengok sejauh mana kefahaman peserta dengan tajuk yang kita kongsikan. Jadi itu adalah sekadar untuk laporan di pihak kami. Okey, kita ada satu soalan daripada Encik Azrul Hisham. Ya, selamat tengah hari Encik Azrul. Soalan beliau adalah, saya ingin bertanya berkenaan pengendalian spesimen RTK atau PCR bagi pesakit SARI, SARI. Sari. Ya, Cik Azrul. Berkenaan apa tu? Saya kurang faham sebab soalan tu besar tu. Yang mana saya boleh bantu, saya akan bantu. Kalau saya tak boleh bantu, saya akan beritahu ke mana nak cari jawapan tu. Cara pengambilan yang macam mana? Cara pengumpulan sampel ke cara penghantaran sampel? Proses pengambilan ke penghantaran. Cik Azrul bekerja di bahagian mana ya? ED ke? CICU. Okey. Kami memang ada SOP untuk mengambil satu dan juga proses pengambilan dan penghantaran. Semua ada SOP yang dikeluarkan CICU. Okey, CICU. Okey. Jadi untuk dapatkan SOP sebab saya sendiri tak ingat secara detail kan caranya. SOP tu boleh didapati
dari maklumat kami, sama ada kalau boleh hubungi pegawai sains terbaik, hubungi pegawai sains unit mikrobiologi, mikrobiologi perubatan dan juga parasitologi, atau saya rasa unit patologi kimia dan hematologi transfusi medicine pun akan ada, sebab kadang-kadang sampel ni kami dapat waktu after office hours, Sabtu Ahad juga. Okay. SOP-nya boleh dapati daripada unit-unit ini. Okey, kalau ada siapa boleh ada soalan lagi boleh majukan juga di ruangan chat. Bapak Gurusi, soalan-soalan yang memang kena jawab ni, peserta kena jawab ni, diorang jawab bila ya? Sekejap lagi nanti saya akan sharekan pautan link kehadiran dalam ruangan chat dan memang ada soalan sekali dengan link kehadiran. Ya, okey. Ada mereka yang hadir daripada kalangan jabatan saya juga ni. Okay. Setakat ni kita ada satu soalan je tadi. Mhm. Jadi kalau tak ada soalan lagi, saya rasa kita boleh tamatkan program kita pada hari ini. Terima kasih kepada doktor di atas perkongsian dan semoga diharap semua peserta memperoleh manfaat daripada ceramah. Oh, ada lagi satu soalan datang. Ada lagi satu soalan. Okey. Daripada Nurul Izwani. Soalan beliau adalah, apakah cabaran yang paling sukar pernah dilalui di makmal patologi sepanjang operasi? Itu cabaran pun, itu soalan pun mencabar tu. Tu awak yang sebelah dia. Cik Nurul Izwani. Nanti tengok ya. Kebetulan awak menanya orang yang bercakap ni ialah saya wujud di tempat ini dari permulaan makmal ini diwujudkan, iaitu tahun 2010. Jadi saya boleh berkongsi apa cabaran paling sukar ya. Cabaran awal-awal sekali, tak perlulah saya sebut pasal kewangan kan. Okey, saya sebut yang paling sukar sekali ialah untuk kami mendapat kita diterima menerima pesakit. Sebab kalau pihak makmal ni dia support, clinical support. Kita bukan di bahagian depan kat klinik. So, apa yang datang pada kami adalah apa yang datang pada klinik atau daycare. Masa tu jangan cakap daycare lah, 2010 tu. Nak cari orang datang ke klinik pun agak susah. Di waktu itu, semua staff saya yang ada, bukan hampir semua walaupun saya rasa semua orang-orang fresh. Tapi bagi saya itu bukan yang sukar. Sukar ialah daripada apa orang kata, nak train masing-masing. Dengan waktu tu saya baru balik jadi menjadi pakar patologi yang tahun 2009 saya balik ke sini. Saya join dengan UiTM 2004. Saya dihantar ke membuat kepakaran saya bersama rakan saya, Associate Professor Dr. Tuhaira masa tu. So kami balik, kami kena set up lab, okay. Dan waktu itu kami baru, MLT kami pun baru, dan sampel tidak dapat, dan macam mana dapat training? Susah betul waktu tu. Tapi kemudian bila buat stage tu dah hampir okey, saya rasa ini secara random, secara saya fikir adalah untuk memastikan apa platform yang baik. Sebab saya seorang patologi kimia,
platform yang terbaik tanpa membazirkan wang UiTM untuk menjalankan ujian-ujian. Sebab sampel sikit tetapi kita tidak ada mesin yang boleh terima sampel banyak ni. Sekali mesin tu dah jalan, reagen-reagen yang mana kita gunakan untuk ujian tu dibuka, dia ada jangka hayat dia. Okey, itu agak mencabar. Sebab kita bergantung pada sampel nak terima, sampel sikit sebab pesakit tak tahu wujudnya PPUIT apa. Maksud bukan PPUIT apa. Wujudnya Fakulti Perubatan, CTC ni. Bukan mesti tak tahu. Selalu kita sampai sekarang pun ada segelintir kat luar tu masih ingat kita ni sebahagian daripada Hospital Sungai Buloh kan. Jadi waktu tu nak membawa kita dikenali orang satu hal. Kemudian di bahagian kami untuk maintainkan operation kami memang agak mencabar. Sampel sikit, perbelanjaan besar. Ada satu kala tu kami melalui satu kerugian yang dahsyat disebabkan pemilihan mesin yang mahal. Okey. Tapi alhamdulillah itu semua adalah pengalaman yang mengajar saya macam mana untuk deal dengan masa akan datang. Kemudian saya pasti unit-unit lain ada cerita yang tersendiri. Okey. Dari segi training mencabar sebab baru, dari segi apa lagi paling mencabar, paling suka, paling saya rasa nak tak nak saya kena mengaku untuk mendapat kewangan yang sepatutnya dari induk, dari Shah Alam. Walaupun mereka tahu dia orang nak buat hospital, tetapi kadang-kadang agak sukar dia orang nak tahu bahawanya memang untuk menjalankan operasi makmal atau hospital atau pusat perubatan bukan satu yang simple, memakan duit yang banyak. Kita bercakap daripada beribu kami kena order untuk test, untuk cover untuk operational budget kami. Sampai sekarang kalau tadi saya tunjukkan beratus test kami kan, perbelanjaan kami sekarang dah bermilion. Bukan senang nak dapat. Tapi alhamdulillah sekarang ni semua dah senang sebab ianya dah 11 tahun yang berlalu. Tapi di awal-awal tu bukan senang. Okey. Assalamualaikum Doktor. Ini soalan lain pula daripada Ain Akila. Jika ada sampel dari ward sari, macam mana penghantaran spesimen dari ward sari ke lab? Adakah staf sari yang kena hantar? Okey, siapa yang nak kena hantar? Ini saya tak berani nak komen kat sini sebab saya tak ingat SOP. Ini sama dengan soalan di tadi. Saya nasihatkan berbalik kepada SOP saya sebab bila ada isu saya tak ingat dengan word for word, rujuk kepada SOP yang dah ada. Kalau tak tahu nak mana nak carikan SOP itu, boleh bertanyakan dengan pegawai officer yang in charge safety kami, iaitu Dr. Fatimah, bukan Fatma, Fatimah. Dia adalah pathologist in charge of lab safety. Okay. Waalaikumsalam, Cik Nik Nurul. Soalan lagi daripada Nik Nurul Ain ni. Nik Nurul Ain. Ya. No problem. Oh, suggestion. Okay. Sama-sama Ain Akila. Cik Ain Akila dan Encik Azrul Hisham, nanti tolong hubungi ke Makmal. SOP tu memang ada di Makmal. Sebab sepatutnya kami dah keluarkan kepada semua, tapi biasalah kadang-kadang ada yang tercicir atau terselit di mana-mana. Amat penting dihantar dengan cara yang betul. Sampel-sampel dari wad atau lebih baik menggunakan bulat. Bulat apa? Bulat untuk mengurangkan pergerakan staf. Bulat as in pneumatic tube ke? Bulat.
Cik Nurul Aini, bulat apa yang awak maksudkan ni Cik Nurul Aini? Cik, tadi masa saya cerita pasal pneumatic tube tu. Unfortunately, pneumatic tube tu ada buat cantik saja. Dia tidak boleh berfungsi dari tahun 2010. Tak pernah berfungsi. Atas sebab-sebab teknikal yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Memang betul ia tak pernah digunakan Cik Nurul Aini. Sayangkan, tapi nak buat macam mana? Di luar bidang kawalan kami pun rasa sayang sangat. Tak pernah langsung digunakan. Sayalah. Tak pernah sebab tidak boleh digunakan. Betul, kalau ada pneumatic tube tu, sistem tu functioning, it will be very good. Oh, betul. Unfortunately, kita tak dapat gunakan. Tak pernah kami ada staff-staff siapa-siapa yang dapat peluang untuk gunakan. Okey. Okey. Dah ada simbol nampak tu. Okey. Terima kasih banyak di atas semua soalan-soalan yang diajukan. Diharap dapat membantu sedikit dalam urusan kerja harian tuan-puan. Jadi kita akan tamatkan program kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Liza sekali lagi. Terima kasih kepada semua peserta, staf baru, hospital dan Fakulti Perubatan UiTM Kampus Sungai Buloh. Alhamdulillah hari ini kita menerima seramai 138 orang yang menyertai program ni. Moga di program akan datang pun seramai ini juga. Dan ingin saya maklumkan juga program kita siri kedua insyaAllah pada 29 Januari akan datang. Jadi link untuk kehadiran juga telah saya kongsikan di ruangan chat dan ada soalan kuis bersama dengan link kehadiran, diminta untuk menjawab juga soalan semua ke 10 soalan tersebut. Senang je pilihan jawapan, insyaAllah semua boleh jawab kalau tengok slide yang Dr. kongsikan tadi. Dan sampai kita berjumpa lagi, terima kasih dan teruskan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.